Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar baru Kolej Al-Quran Terengganu bagi sesi 2020-2021. Saya berharap semua pelajar dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tersayang di rumah masing-masing, dan saya berharap juga pelajar semua dapat bersama-sama dengan saya pada kali ini untuk kita berkongsi tips-tips bagi pelajar untuk mengetahui untuk membimbing diri pelajar menjadi ke arah pelajar yang lebih baiklah. Okey. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru Kolej Al-Quran Terengganu, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pelajar kerana telah memilih Kolej Al-Quran Terengganu sebagai tempat pengajian anda di peringkat IPT. Walau apapun pilihan anda, saya berharap semua pelajar dapat meneruskan pengajian ini dengan lebih baik dan lebih bersemangat untuk menimba ilmu di Kolej Al-Quran Terengganu. Okey, dengan itu juga marilah kita sama-sama memanjat syukur kehadirat Allah SWT kerana sama-sama juga kita dapat bertemu kembali pada sesi kali ini pada Minggu Ta'aruf yang kali kedua, pada hari yang kedua, dan saya berharap pelajar dapat bersama-samalah dengan saya pada kali ini ya. Okey, untuk sesi perkongsian bersama dengan saya berkaitan dengan tajuk iaitu persediaan pelajar dalam mencapai kejayaan. Okey. Seperti mana yang kita ketahui, mungkin pelajar banyak tahu, terdedah dengan banyak tip-tip yang boleh dibaca dan diketahui oleh pelajar berkaitan banyaknya tip-tip yang boleh kita ketahui untuk menjadi pelajar yang terbaik. Tetapi kali ini saya ingin juga berkongsi beberapa tips untuk sama-sama kita menjadi individu ataupun sebagai pelajar menjadi seorang pelajar atau individu yang lebih baiklah. Okey. Yang pertamanya berkaitan dengan matlamat diri. Matlamat diri ini amat penting sekali walaupun kita bukan pelajar ataupun siapa sahaja. Matlamat diri ini adalah amat penting kerana matlamat diri dah yang akan membimbing kita, yang akan memandu kita ke arah mencapai apa yang ingin kita capai. Okey, sekiranya matlamat diri tiada dalam diri masing-masing, kita akan tiada hala tuju. Tak ada hala tuju untuk menjadi seseorang, tak ada hala tuju untuk mencapai sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Jadi bermulanya pada hari ini untuk pelajar dalam memasuki alam pengajian peringkat IPT ni, perlu ada matlamat yang lain untuk kita capai di peringkat yang seterusnya. Jadi saya berharap semua pelajar dapat memasang ataupun targetlah matlamat yang perlu ingin pelajar capai. Okey, bila di KQT nak menghafal Quran khususnya, apa yang perlu pelajar buat persediaan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ataupun dan sebagainya lah. Jadi yang seterusnya berkaitan dengan pengurusan masa. Pengurusan masa ni untuk seseorang walaupun dia berjawatan apa, ataupun dia ni pelajar, memang penting pengurusan masa ini. Pengurusan masa ni juga boleh memandu kita, membimbing kita mengikut
mengikut masa-masa yang terbaik. Bila pengurusan masa ni ada dalam jadual harian kita, kita tak akan, orang kata, masa tu tak akan rasa terbuang bila ada pengurusan masa yang betul. Jadi perlunya pelajar wujudkan pengurusan masa yang sistematik, yang tersusun. Terutamanya pelajar ni banyak cabaran-cabaran dia, banyak yang perlu dia buat, banyak dia perlu ketahui. Jadi pengurusan masa tu perlu disusun dengan terbaik. Okey. Juga dan selain daripada pengurusan masa, pengurusan diri pun amat penting, iaitu berkaitan dengan imej diri, pembawaan diri, cara kita berpakaian, juga cara kita berfikir, cara kita bertindak balas dengan orang ataupun sesuatulah. Jadi itu menggambarkan siapa diri kita. Belajar itu macam mana. Jadi kawan-kawan kita, orang sekeliling kita boleh kenal kita apabila kita ada pengurusan masa, pengurusan diri yang baik. Jadi mungkin orang akan hormat kita, orang akan nampak kita ni yang orang kata boleh buat contoh lah, buat contoh sebagai pelajar yang baik. Okey, seterusnya pelajar perlu juga berpengetahuan dalam mencapai pelajar yang cemerlang ni. Menjadi seorang pelajar cemerlang ni perlu adanya pengetahuan berkaitan isu semasa. Jadi ataupun berkaitan dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan kuliah dan sebagainya. Jadi pelajar ni perlu tekankan pengetahuan di luar daripada bahan yang kita belajar, dan juga isu semasa ni perlu diambil kira bagi kita mantapkan pengetahuan dalam diri kita. Taklah orang tanya kita, awak tahu tak berkaitan dengan isu-isu ni? Kita jawab tak tahu. Jadi orang nampak, orang labelkan kita ni macam kita ni hanya belajar je semata-mata apa yang diajarkan oleh pensyarah kita. Jadi untuk menjadi lebih baik, kita perlu tambah ilmu pengetahuan, di luar lah. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan adab dan juga akhlak. Apabila kita nak menjadi pelajar yang baik, pelajar yang cemerlang, perlu ada adab dan akhlak yang baik. Adab bersama ibu bapa, adab bersama kawan, dan adab bersama masyarakat, dan juga adab bersama diri sendiri pun. Bukannya pada orang lain juga kepada diri sendiri. Adab tu amat penting sekali. Apabila kita ada banyak ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita belajar banyak, tapi tidak diseiringi, tidak dilengkapkan dengan adab dan akhlak yang baik, jadi sia-sia. Jadi perlu pelajar memperbaiki adab dan akhlak, ya. Okey, seterusnya perlulah kita sentiasa berdoa dan bertawakal. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa usaha yang kita buat, dan sedikit ke ataupun banyak ke usaha yang kita buat, perlulah diiringi dengan doa-doa harian kita. Dan juga orang kata, setelah kita berdoa, usaha, doa dan tawakal lah, yang penting kita telah buat yang terbaik. Kita buat yang terbaik tu mengikut kemampuan kita. Setiap manusia ni yang dicipta oleh Allah ni telah mempunyai kemampuan diri masing-masing. Walaupun kita usaha setakat mana pun, kalau rezeki kita Tuhan nak bagi setakat itu, itulah sahaja yang kita mampu. Tapi Tuhan nak melihat kita, adakah kita berusaha ataupun tidak. Usaha itu penting, kerana dialah usahalah yang dapat mengukur kemampuan kita. Okey, seterusnya apabila kita dah mencipta matlamat, dah pengurusan diri dan sebagainya, akhirnya yang
kita perlu memperbetulkan niat kita. Apabila kita belajar sesuatu, apabila kita buat sesuatu, niat yang baik perlulah ada dalam diri kita. Kita kena betulkan niat kita. Kalau kita belajar tanpa niat yang betul, hanya semata-mata nak dapatkan sijil ataupun pangkat ke, ataupun untuk mendapat keputusan yang cemerlang semata-mata, boleh dikatakan amat rugilah, amat rugi. Sebab kita melihat, Allah melihat ni pada diri hamba-Nya ni adalah niat. Bila niat betul, insya-Allah apa yang kita usahakan itu akan berhasil. Hasil daripada usaha yang telah kita buat, ya. Jadi saya menyeru kepada semua pelajar betulkan niat untuk kita teruskan pengajian-pengajian, walaupun apa sekalipun ilmu yang kita belajar, betulkan niat, ya. Okey, saya rasa itulah beberapa tips yang boleh saya kongsikan, dan saya berharap dengan tip yang berkenaan dapat membantu semua pelajar untuk menjadi pelajar yang cemerlang, yang baik, ya. Dan saya berharap semua pelajar juga dapat meneruskan pengajian di KQT dengan baik. Okey, saya tutup perkongsian saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.